Didik TV KPM. Okey, jadi kita murid-murid lihat di sini. Okey, soalan contoh yang berikutnya. Rajah 5A dan rajah 5B menunjukkan satu rasuk yang dikenakan beban yang sama berat berjisim M kilogram digantung hujungnya dengan kabel. Jadi yang paling penting sekali bila murid-murid membaca soalan seperti ini, okey, kata kunci di sini. Beban yang sama berat berjisim M kilogram. Sebab soalan berbentuk seperti ini tidak diberi nilai beban tersebut. Cuba murid lihat di bawah. Panjang L1 sama dengan panjang L2. Jadi tak disebut pun berapakah ukurannya. Tak diberi. Okey, diameter kabel A sama dengan diameter kabel B. Okey, lepas tu D1. Okey, murid boleh rujuk pada rajah. D1 itu yang ini. Okey, D2 yang ini. Jadi D1 lebih kecil daripada D2. Jadi memang begini soalannya. Tak disebut pun dia punya nilai-nilainya. Okey, jadi soalannya, sekiranya kabel itu diperbuat daripada keluli grade tinggi, huraikan bentuk pembekalan keluli untuk menghasilkannya. Okey, yang B, gunakan rumus momen. Jadi kat sini sebenarnya topik rumus momen dan rumus asas kaji daya bahan ini adalah topik yang melibatkan pengiraan. Okey, tetapi dalam soalan tiada nilai. Okey, jadi ada caranya. Macam mana nak digunakan rumus tadi. Okey, dia kata buktikan kabel B mengalami tegasan yang paling besar. Kabel manakah yang mengalami terikan paling rendah jika modulus keanjalan kedua-dua kabel adalah sama. Okey, jadi untuk jawapan A, okey, cikgu rasa murid-murid tiada masalah. Murid-murid boleh bercerita. Bagaimanakah kabel itu, uraikan bentuk kabel itu boleh dihasilkan. Okey, sekarang ni cikgu nak berikan tumpuan untuk soalan B. Okey, dekat sini. Okey, dalam soalan memang tiada nilai. Jadi, kita bermain dengan rumus dan juga maklumat yang diberi dalam soalan sebenarnya. Okey, jadi kalau kita tengok, okey, ini maklumat yang diberi dalam soalan. Okey, jadi ini adalah rumus momen yang diminta tadi. Jadi, murid-murid kena bermain di situ. Okey, kena berfikir sikit. Okey, ini rumusnya. Okey, apa yang cikgu masukkan di sini? Okey, bila kita lihat D1 lebih kecil daripada D2, ini adalah formula ataupun persamaan yang telah dihasilkan daripada rumus tersebut. Jadi, kita nak buatkan satu kesimpulan. Di mana, okey, berdasarkan kepada maklumat yang diberi dalam soalan, kita akan tahu bahawa daya FB lebih besar daripada daya FA. Cuba masukkan nilai. Nilai M sama kita masukkan di sini. Betul, kalau kita masukkan nombor lah. Jadi, murid-murid boleh uji dengan nilai. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan. Jadi, kalau yang ini kita dah dapat, yang ini kita akan dapat. Jadi, kita tahu lah, tegasan B akan lebih besar daripada tegasan A. Begitu juga dengan soalan yang B2 tu. Sama. Jadi, bermain dengan rumus tadi. Okey. Cuma, okey, kalau sekiranya murid-murid tidak yakin, jadi boleh masukkan nilai-nilai. Okey, soalan contoh yang berikutnya adalah berkaitan dengan masalah, cara mengatasi masalah dan bagaimana jawapan ini boleh ditulis. Ini contoh dia. Okey, rajah 6 menunjukkan satu prototipe alat pemotor logam. Okey, semasa menguji, didapati beberapa masalah telah dikenal pasti. Jadi murid boleh lihat sendiri masalah yang terdapat pada alat tersebut. Tapak tangan pengguna mudah sakit, bilah pemotong mudah bengkok, mata pemotong mudah tumpul, alat pemotong mudah terbalik, perlukan daya yang lebih besar untuk memotong. Jadi soalan A, okey, kenal pasti dua kriteria reka bentuk yang berkaitan dengan masalah itu, tentukan punca, cadangkan langkah untuk mengatasi masalah itu. Okey, soalan B, nyatakan 3 langkah proses reka bentuk untuk menghasilkan prototipe itu. Okey, jadi jawapan A mudah, sifat bahan dan ergonomik. Untuk B ni yang cikgu nak tunjuk. Soalan B tadi. Okey. Soalan A2 dengan A3. Okey. Untuk soalan ini, murid-murid digalakkan untuk membuat jadual. Buat jadual. Okey, tulis apa masalah yang diberi dalam soalan. Lepas tu, tuliskan jawapan untuk punca masalah dan cara mengatasi masalah tersebut. Okey, jadi bermakna dia mesti selarilah kat situ. Okey, jadi itu dia cara untuk menjawab soalan seperti ini. Jadi cikgu percaya murid-murid pun telah didedahkan dengan bentuk jawapan seperti ini.
Okey. Okey, ini pun satu soalan iaitu soalan terakhirlah Okey, yang mengandungi lebih daripada situasi lah Jadual 1 menunjukkan data bagi dua jenis keluli yang mengalami proses rawatan haba keluli X dan juga keluli Y Okey, jadi kita lihat kat sini nyatakan jenis rawatan haba bagi keluli X dan keluli Y. Okey, tentukan keluli manakah yang paling sesuai untuk kerja pemesanan dengan membandingkan kedua-dua jenis keluli itu. Jadi dekat sini tadi, soalan yang tadi, okey, diberi dua jenis keluli X dan Y. Pada soalan, disuruh tentukan. Jadi dekat sini bermaksud, murid-murid perlu menganalisis dua situasi dan buat pilihan. Okey. Ini jawapannya. Saya rasa cikgu rasa murid tak ada masalah lah sebab soalan ini cikgu yakin bahawa guru-guru di sekolah masing-masing telah mengajar bagaimana cara untuk menjawab. Didik TV KPM